Pengemas Malaysia perlu kenal pasti sektor keutamaan. DRB ICOM yakin sektor otomotif capai jualan 550,000 kenderaan. Balbis kaedah penyelesaian bisnes. Sama Haji Azizul Basri. Bersua kembali, kaedah penyelesaian bisnes itu topik yang akan kami perincikan melalui Balbis pada ini, dan saya perkenalkan kini Tuan Haji Azizul Basri, Perunding Pembangunan Pelanggan SD Business Solution. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana kelapangan bersama kami di Balbis. Kalau kita cerita mengenai, di awal tadi saya nyatakan kaedah penyelesaian bisnes, tapi sebelum kita memperincikan mengenai apa yang dimaksudkan kaedah itu, secara ringkas mengenai misi SD Business Solution, apa agaknya? Terima kasih Syam. Misi perniagaan kami ialah untuk menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran di dalam perniagaan. Mana ada perkataan yang penting itu di dalam perniagaan. Okey, terasnya di situ pokok asas kepada SD Business. Okey. Apa yang macam mana kami sampai kepada misi ini ialah kami berasaskan kepada dua firman Allah. Yang pertamanya, Allah telah berfirman mengatakan, tidak aku ciptakan manusia dan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Dan keduanya memang ada firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 104 yang mengatakan, hendaklah ada segolongan di antara kamu yang menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kami memilih, sebab dah terlalu ramai juga orang yang menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran, tapi kami mau fokus ke dalam perniagaan. Sebab kami melihat terdapat banyak kemungkaran di dalam perniagaan sebenarnya. Jadi sasarannya di sini adalah untuk prospek di sini adalah untuk umat Islam terlebih dahulu lah ya. Ya, betul. Kalau dilihat Imbasan 1999 itu permulaan untuk syarikat ini, tapi fokus pada IT, dan 2010 permulaannya untuk kaedah dari segi perundingan pembangunan. Jadi bagaimana agaknya respon awal memandangkan ini saja satu penumpang yang lebih khusus untuk bisnes yang lebih mementingkan syarat, respon awal. Jadi tentulah ini satu perbezaan yang amat ketara daripada bisnes kami dahulu iaitu dalam bidang IT, berubah ke dalam bidang consulting. Ya. Kalau masuk package pelaris perniagaan ni Tuan Haji, bagaimana difahamkan ia merupakan produk utama SD Business Solution? Kongsikan sikit. Okey, di bawah package pelaris perniagaan ini kami ada beberapa sub modulnya. Jadi kenapa kami panggil produk ini package perniagaan, package pelaris? Sebab saya juga terlibat dalam bidang rawatan Islam. Apabila saya melakukan rawatan, ramai juga yang datang berjumpa dengan saya, meminta, Haji boleh ada tak bagi pelaris untuk perniagaan? Jadi bagi saya tidak perlu pelaris-pelaris perniagaan ini. Sebab yang pentingnya adalah ilmu. Jadi saya letakkan di bawah pelaris perniagaan ini ilmu-ilmu yang boleh digunakan pakai, serta amalan-amalan dari segi penggunaan ayat-ayat Al-Quran untuk melaraskan perniagaan. Jadi package ni termasuk Al-Quran sebagai petunjuk dalam perniagaan, perkhidmatan pelanggan, membina budaya perkhidmatan cemerlang, CSI niaga, dan life coaching. Okey, ada empat untuk dari segi package pelaris perniagaan ini. Jadi kalau kita boleh kongsikan dari segi Al-Quran sebagai petunjuk dalam pembangunan perniagaan, itu merupakan salah satu komponen di bawah package pelaris perniagaan. Jadi apa perbezaannya? Kalau kita lihat di sini banyak program-program latihan, motivasi. Saya rasa mungkin ada perbezaan sedikit situ. Ya, betul. Kita tengok di market sekarang ni memang banyak program motivasi yang berasaskan agama juga. Memang saya tidak nafikan program-program ini adalah bagus. Cuma ia fokus kepada pembangunan individu dan mungkin kerjasama berpasukan. Dia tidak memfokus kepada pengurusan perniagaan itu sendiri. Jadi apa yang kami buat ialah kami nak mengupas ayat-ayat Al-Quran yang boleh digunakan untuk menguruskan perniagaan. Dan cara kami ialah kami melihat apakah asas-asas perniagaan yang dibuat oleh syarikat korporat. Jadi kami melihat pada dua syarikat utama. Analisa kami berdasarkan pada dua syarikat gegasi. Satu, sebuah syarikat pemotoran yang sudah tersenarai dalam Global Fortune 500, dan sebuah lagi sebuah syarikat petroleum yang juga tersenarai dalam Global Fortune 500. Jadi kami melihat apakah asas-asas yang ada dalam yang digunakan oleh kedua syarikat ini. Dan apabila kami menganalisa semua asas ini, terdapat ayat Al-Quran yang mengatakan benda-benda ini semua dah dinyatakan dalam Al-Quran. Seperti mana kalau sebelum ni kita tengok bagaimana alam semesta diwujudkan. Kalau ada kita teori Big Bang daripada Stephen Hawking, telah mengatakan bagaimana dahulunya alam semesta yang satu tapi meletup, memecah kepada
langit, bumi, planet-planet, ya. Jadi itu semua telah dinyatakan dalam Al-Quran 1400 tahun yang dahulu. Jadi sekarang ini syarikat korporat menggunakan asas-asas yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran 1400 tahun dahulu juga. Ini yang kita nak buat betulnya. Okey, jadi di sini kita dapat dari situ rujukan daripada Al-Quran sendiri, ya. Okey. Satu lagi elemen ataupun sub kepada package pelaris perniagaan ini adalah CSI Niaga. Jadi apa pula yang kita boleh perjelaskan di sini? Seperti namanya juga CSI, customer. CSI, kalau kita tengok TV cerita CSI menyiasat. Jadi kami pun ingin menjadi penyiasat juga. Cuma kami menyiasat di dalam perniagaan. Jadi kita tengok pada pelanggan, ya, kepuashatian pelanggan. Sebab pelanggan ni kalau terutama di Malaysia, bila mereka tidak berpuas hati, mereka akan senyap. Tak ramai yang bersuara. Jadi peniaga-peniaga ataupun syarikat-syarikat akan berasa tenang sebab tidak menerima banyak rungutan daripada pelanggan. Walhal perkhidmatan mereka tidaklah sebagus mana. Apa agaknya faktor yang mendorong mereka lebih mengambil penekanan untuk senyap agaknya lah? Antaranya bagi pada pendapat saya ialah kalau disuarakan pun tidak banyak tindakan yang akan diambil. Tindakannya itu tidak dapat mengubah keadaan. Jadi bagaimana CSI boleh membantu? Kalau kita boleh perincikan kepada pembangunan perniagaan IKS, SME, bagaimana membantu? CSI kami pecahkan kepada dua, sama ada company itu nak buat sendiri dari segi DIY ataupun kami buatkan untuk mereka. Tapi kedua-duanya menggunakan pendekatan mengumpul, pertamanya pengkalan data, database, nombor-nombor telefon pelanggan. Keduanya melihat operasi perniagaan. Ketiganya mengadakan soalan-soalan kaji selidik. Dan kita akan hubungi pelanggan-pelanggan untuk mendapatkan feedback daripada mereka. Dan daripada situ kita buat analisa di manakah kelemahan-kelemahan dan apakah tindakan untuk mengatasi kesemua kelemahan ini. Jadi lebih kepada, kalau kita lihat di sini apa yang dikatakan perundingan pembangunan pelanggan ini lebih khusus untuk kita memberikan konsultasi rundingan kepada mereka yang kalau ada masalah perniagaan ataupun mereka yang baru nak memulakan perniagaan. Kalau baru nak memulakan perniagaan, saya ingin perincikan di sini, apa consultation yang mereka perlukan? Yang paling penting kalau memulakan perniagaan ialah Al-Quran sebagai asas, sebagai petunjuk perniagaan. Sebab dalam situ, dalam package itu kami menceritakan daripada awal, daripada pembangunan organisasi, daripada pembangunan sumber manusia, daripada segi pemasaran. Sebetulnya dalam Al-Quran ada menyebut mengenai pemasaran. Contohnya kita kongsikan sedikit. Contohnya di dalam pemasaran, di dalam Al-Quran telah dinyatakan walaqad karamna bani Adam. Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi kalau Allah memuliakan anak cucu Adam, ini manusia, kenapa kita sesama manusia tidak memuliakan manusia yang lain? Jadi apabila kita membuat pemasaran, kita kena memuliakan pelanggan kita. Itu antara contohnya lah. Itu dikatakan customer always right. Customer always right. Okey, mungkin saya boleh menambah. Apa yang kami nak tekankan dalam package ini ialah apa yang kita buat perlu ada niat. Contohnya kalau kita makan tanpa berniat kerana Allah, makan kita tu tidak kenyang lama. Sekejap aja yang kenyang, lepas tu benda lain yang kenyang. Lain yang kenyang. Dan satu lagi saya bagi contoh yang terakhir ialah kita membelai janggut, ya. Kalau kita membelai janggut secantik mana pun sejak pergi ke salon, tapi janggut itu tidak diniatkan kerana mengikut Rasulullah, tidak mendapat berkat. Tapi kalau janggut yang saya ni walaupun berterabuh, tapi diniatkan mengikut Rasulullah, jadi mendapat keberkatan. Jadi kita mahukan semua perniagaan mendapat keberkatan. Okey, satu lagi sub-elemen yang ada di package pelaris perniagaan ialah life coaching, dan ia dilihat di sini sebagai satu medium untuk mengatasi masalah ummah pada masa kini. Boleh perkongsikan di sini, Tuan Encik? Ya. Life coaching adalah satu industri baru, tapi telah cepat berkembang maju di negara barat. Jadi saya membawa ke sini. Jadi kita target kita ialah kepada golongan dewasa, juga kanak-kanak dan remaja. Contohnya kalau dewasa, kita nak membantu mereka mencapai matlamat di dalam kerjaya, dalam perniagaan, kebahagiaan keluarga. Kalau remaja, bagaimana mengatasi masalah remaja malas belajar, mat rempit contohnya. Jadi kami menggunakan metodologi menyediakan matlamat, milestone, timeline. Jadi perbincangan di antara kami dengan pelanggan untuk sentiasa berterusan. Dan kami campur juga dengan rawatan, sebab kalau di negara barat mereka menggunakan hipnosis. Tapi kami menggunakan cara rawatan ayat-ayat Al-Quran bagi membantu. Baik. Pasaran ataupun target untuk prospek ini
untuk perniagaan daripada SG Solution ni? Di mana? Siapa? Kami mensasarkan daripada syarikat sekecil-kecilnya, one man show, kepada SME, SMI. Kenapa kami buat begini ialah kami ingin membawa training corporate, latihan secara corporate kepada perniagaan yang kecil. Sebab perniagaan kecil tidak mampu untuk pergi ke latihan corporate yang mungkin kosnya beribu ringgit, 1,000 lebih ringgit. Kos kami mungkin 10% daripada kos itu. Dan kita melihat sebetulnya perniagaan ini yang boleh berkembang maju. Cuma mereka tidak diberikan latihan yang secukupnya. Mungkin boleh kita tengok contoh, sebuah kedai makan yang berkedudukan bersebelahan dengan McDonald, maaf bukan iklan. Jadi orang yang menjaga kedua-dua kedai ini adalah bangsa yang sama, ya. Latar belakang yang sama, tapi perkhidmatan amat berbeza. Yang membezakan ialah latihan dan standard operating procedure. Itu yang membezakan. Dan kepada mereka yang rasanya ingin mendapatkan pelbagai lagi maklumat ataupun informasi mengenai SD Business Solution ini, anda boleh terus layari laman sosial mereka di www.ezlys.biz, www.ezly.biz. Terima kasih Tuan Haji atas bersama sama kami, dan Bolbis itu tadi mengakhiri Biz Malaysia pada petang ini. Terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.